Muka kita malu tak terkira. Bagaimana nak letak muka ini di hadapan manusia yang begitu ramai. Malu, lebur dijadikan semula, maka malu lagi, lebur lagi apabila Allah tunjuk satu persatu perangai kita di akhirat kelak. Allahu Akbar. Malu sungguh. Sebab itu tuan-tuan, ingat hadis Nabi, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satrallahu yaumal qiyamah. Apabila hamba menutup aib hambanya di dunia, maka Allah Ta'ala akan menutup aibnya di hari akhirat kelak. Tak nak kita dimalukan pasal kita ni lemah. Saya pun dosa berlama. Duduk belakang orang kita pun buat dosa. Sama ada kita duduk seorang diri pun buat dosa. Kadang-kadang dosa main daripada bibir, kadang-kadang dosa main daripada hati. Dosa banyak. Maka kita nak tutup aib, biarlah Allah paparkan benda kebaikan yang kita buat. Maka tutup aib hamba Allah di dunia. Cerita pasal orang ni memang seronok, cerita pasal mengatakan orang ni memang seronok, menjatuhkan orang ni memang seronok. Tambah pula orang percaya, tambah pula orang tambah kuah dalca, lagi seronok. Maka yang seronok itulah menyebabkan kita perik di hari akhirat kelak. Itu yang pertama. Baki berapa minit lagi? Lebih kurang dalam 5 minit lebih kan. Baik, yang kedua kita sebut juga, ulama menyebut apabila kamu menyakiti hati mak bapak, maka perbanyakkan mohon maaf kepada mereka. Mak bapak, satu anugerah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Saya ada mak bapak, tuan-tuan semua ada mak bapak. Tak ada seorang pun yang lahir kat dunia ni tak ada mak bapak. Melainkan dengan ketentuan Allah, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Adam, Hawa, dan juga Nabi Allah Isa yang dilahirkan tanpa bapa. Baik tuan-tuan, bila sebut tentang manusia, kita memiliki ibu dan bapa, dan di antara manusia yang paling banyak kita sakiti adalah ibu dan bapa kita. Sebab itu dalam Quran Allah sebut satu bentuk garis panduan kepada semua anak-anak, bagaimana tahap level kita boleh diiktiraf sebagai anak derhaka. Quran sebut kalau panggilan uf kepada mak bapak pun dikira derhaka. Uf bukan ah. Ah tu tuan-tuan wajarlah. Ah tu kasarlah. Uf kata ulama satu panggilan yang lembut pada bahasanya. Uf lembut. Kalimah alif dan fa lembut. Maka bila mana lembut tuan-tuan, lembut itu pun dah dikira sebagai derhaka bila kita menyebutkan kepada ibu dan bapa. Tu nak cerita kata mudah kita nak derhaka kepada ibu dan bapa kita. Na'udzubillahi min zalik. Maka apabila kita menderhakai kedua ibu bapa, berat kita nak bertemu dengan Allah. Tambah-tambah balik raya. Kadang-kadang bila kita meningkat dewasa, mak bapa kita, bila mana kita nak balik raya, mak bapa pesan kita, mak kita pesan, hang balik elok-elok lah ni kereta berlambak. Baik mak, kali pertama 2-3 minit mak kata lagi, ish, mak risau, hang balik elok sikit noh. Jangan lupa tau, bawa elok-elok kereta jam lah ni, orang balik raya. Baik mak, kali kedua. Mak risau lah, hang bawa elok nah. Mai kali ketiga, baik mak. Dia mula tinggi. Pasal apa tinggi? Pasal mak duk ulang 2-3 kali. Mak ingat cek budak-budak lagi ya. Duk ulang 2-3 kali, mula dada tinggi. Tinggi ketika itu tuan-tuan, berat kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut dengan maknanya, apabila kamu ada mak bapak, rugi kalau kamu ada mak bapak di dunia tetapi kamu tidak menjadikan ia sebagai gedung syurga kamu. Kerana ibu bapa mudah kita nak masuk syurga. Kerana ada ibu bapa di dunia, apabila kita berbakti senang kita nak masuk ke dalam syurga. Tapi rugi manusia bila Allah Ta'ala bagi dia mak bapak yang masih hidup, dia tak dapat manfaat dan dia tak ambil saham untuk dia bawa ke akhirat kelak. Allahu Akbar. Jadikan ibu bapa kita peluang untuk kita masuk ke dalam syurga Allah, insya-Allah. Dan kata ulama, tutuplah derhakamu itu dengan memperbanyakkan minta maaf kepada kedua ibu bapa. Ni raya nak dekat dah. Time ni lah paling mudah kita nak minta maaf ke mak bapak, betul tak? Time ni lah kita senang nak minta maaf kepada ibu dan bapa. Ulama ajak kepada kita bagaimana cara benar untuk kita minta maaf. Bagaimana cara kita minta maaf sebelum ni tuan-tuan, hadirin hadirat. Kita jumpa mak cek minta maaf dunia akhirat kalau ada salah dan silap. Selamat Hari Raya, betul tak? Lirik kita tiap-tiap tahun benda yang sama. Macam itulah saya pun buat, tuan-tuan pun buat sama ya. Kemudian kat isteri kita pun sama, sayang abang minta maaf kalau ada salah silap.
sepanjang perkahwinan kita, abang mohon maaf. Lepas tu bini pun kata, sayang pun sama lah abang, sayang minta maaf dunia akhirat, halal makan dan minum, salam kosong-kosong. Habis dia ingat bola kosong-kosong. Habis lirik yang sama. Tapi ulama ajak bagaimana cara minta maaf, iaitulah mencongkel apa yang ada dalam diri, apa yang ada dalam hati, maka tarik dia biar buat keluar, barulah lega kedua-dua insan. Mak ni tuan-tuan satu manusia yang mana apabila dia ada satu benda tak puas hati, dia simpan dalam hati. Jadi bila mana kita ni buat kesilapan, kadang-kadang mak tak tunjulkan apa yang dia tak puas hati, apa yang dia sakit, dia peram dalam hati. Ni mak. Maka kata ulama, apabila kamu meminta maaf, jumpa di hadapan dia one by one ataupun face to face, maka bila berhadapan dengan mereka, apa perlu kita ungkapkan? Mak, cik minta maaf kalau ada benda yang masih lagi tersimpan dan terbuku dalam hati mak, pada hari ni cik nak minta mak buat keluar apa yang ada dalam hati tu. Kalau mak duk sorang-sorang, mak duk fikir, dosa ni masih lagi duk tersimpan, duk geram lagi ke anak aku, maka hari ni mak keluarkanlah. Cik nak dengar apa dosa yang cik buat. Ni minta maaf tu. Kita suar biar dia, kita suruh dia, biar dia congkil, biar dia keluar, biar dia luar apa yang masih lagi tersimpan dalam hati. Mak ni kadang-kadang dia kata, tak apalah mak, lupakan dah. Ada tu, maksud tu ada. Tak apalah mak, dah lupakan. Tak apa mak, keluar. Nak dengar juga, nak minta maaf sungguh di atas dosa yang cik buat ni. Kemudian baru mak akan kata, adalah dulu 7 tahun lepas. Tu 7 tahun lepas punya cerita tu. Kita duk ingat 7 hari lepas, 7 tahun punya lepas. Mak lontarkan, mak keluarkan. Ketika itu kata ulama, habis lega, barulah dia akan ampunkan serba-serbi tuan-tuan. Pasal lega. Kita pun kalau tak puas hati, kita akan lepas sungguh-sungguh. Bila sekali lepas, habis, kita akan rasa lega apabila kita melepaskan segala-galanya. Maka congkellah di dalam hati. Boleh buat untuk suami, boleh buat untuk isteri. Cuba raya ni kita nak tengok apa kelemahan diri kita. Kita lemah, saya lemah, kita ada rasa ego, kita ni tak ada rasa salah dan sebagainya. Bila kita dengar daripada bibir isteri kita, mak kita, suami kita, baru kita tahu sebenarnya level kita terang mana. Oh, aku ni panas baran. Oh, aku ni jenis tak lekat kat rumah. Oh, aku ni selalu melepaskan tanggungjawab pada isteriku yang jaga anak seorang-seorang sampai dia penat. Maka kita akan dengar luahan tersebut. Barulah maaf itu jadi sempurna. Maha suci Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, akhir kalam daripada saya, akhir kalam daripada saya, mak ni tuan-tuan satu anugerah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ingat, redha ibu adalah redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita dapat redha mak, nescaya kita akan dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nak sebut cerita tuan-tuan, saya suka cerita yang YB Langkawi dalam parlimen. Kan, tuan-tuan tengok TikTok YB Langkawi dan Tok Suhaimi yang dia cerita bulan 2 lepas, ketika mana perbahasan sidang parlimen. Kau tuan-tuan memang tak tengok parlimen langsung. Kau tuan-tuan politik mau kami tak mau. Kita bukan nak dengar lepas perbahasan pasal parti, kita nak dengar perbahasan tentang negara kita. Kita nak tengok. Tapi satu ungkapan tuan-tuan, satu cerita dah tengok semua kat blur tak boleh tengok kot. Kongsi pilah tuan-tuan, bagaimana satu orang YB ni tuan-tuan, YB Langkawi, dia cerita satu hari ada satu orang makcik. Makcik ni tuan-tuan, dia call YB, dia kata saya nak jumpa YB juga. Macam mana cara sekalipun saya nak jumpa YB. Maka YB ni daripada Kuala Lumpur, dia call makcik, tak apa, sekian-sekian alhamdulillah saya ada di Langkawi. Maka sampai di Langkawi tuan-tuan, dia jumpa makcik di hadapan rumah. Ni saya ringkaskan cepat ni. Bila sampai di hadapan rumah makcik tu tuan-tuan, makcik tu kata YB, kita sembang kat dalam. YB kata tak apalah, sembang kat luar, kita dua pun bukan orang ni, sembang kat dalam, kat luar dah lah. Maka makcik ni dah, kita sembang kat dalam, ada benda penting yang nak sampaikan. YB ni YB baru tuan-tuan, baru menang parlimen. Dia pun duk heran, kalau aku masuk dalam tinggal dengan makcik ni duduk 2 orang kat dalam, risaulah juga. Kemudian dia pergi kat YB, dia pergi kat pemandu dia. Dia beritahu kat pemandu dia, kalau aku tak keluar dalam masa 3 jam, hampir balai polis, hampir report. Ni confirm kes perangkap, kena tangkap basah, habis aku jadi sidang parlimen, hilang habis. Dia takut orang perangkap dia. 3 jam aku tak keluar, hampir report polis terus, jangan tunggu apa dah. Maka dia pun masuk, jumpa makcik tu kat dalam, duduk. Bila duduk tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sembang pasal keluarga makcik tu. Dia pun kata makcik ni menega nasi lemak. Duk sembang menega nasi lemak, duk buka satu butang baju tuan-tuan. Dia pun risau lah, duk tengok perangai makcik ni. Kemudian duk cerita pasal anak dia.
Dia ada anak seorang 17 tahun, penagih dadah, buka lagi satu butang baju. Maka YB kata, pasal apa duk buka butang tu? Ni ada duk buka. Dia kata, YB diam. YB tunggu apa yang makcik nak tunjuk. Dia pun diam sat. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila mana duk sembang-sembang, dia cerita satu hari anak dia yang 17 tahun masuk ke dalam rumah. Bila masuk ke dalam rumah, dalam keadaan dia penagih, nakkan dadah, maka dia kata kat mak dia, mak, cik nak duit. Mak dia kata, tak ada duit, aku ni 3 hari dah tak menega hujan, tak ada duit. Tak kira, hari ni nak duit juga, macam mana cara sekalipun bagi duit. Dia kata, aku tak ada duit. Tuan-tuan, anak yang 17 tahun, bayangkan 17 tahun, usia tingkatan 5. Dia pergi ke dapur, tuan-tuan, dia ambil sebilah pisau. Dia ambil pisau, dia pergi ke mak dia. Kebetulan di leher mak dia itu ada seutas rantai. Dia rentap rantai mak dia, kemudian pisau tu dia buat apa? Dia belah buah dada belah kiri mak dia hidup-hidup. Tuan-tuan, belah buah dada belah kiri mak dia hidup-hidup, dia belah. Maha suci Allah, tuan-tuan. Dia belah, sanggup dia belah buah dada yang pernah menyusukan dia ketika mana dia kecil. Kemudian yang mak ni, tuan-tuan, pedih perit tak terkira, sakit tak terkira. Dia pergi dapur, dia ambil 2 benda. Tuan-tuan, bagaimana sebelum tu, bagaimana YB tu kata, sambil duk cerita, makcik ni duk cerita, kata dia belah buah dada belah kiri, maka dia londeh baju dia, tunjuk ke YB. Kalau YB tak percaya buah dada belah kiri saya kena belah, ni dia bukti. Dia tunjuk, tuan-tuan, memang kata YB, saya nampak buah dada dia memang sungguh dibelah. Kemudian YB tanya, apa siapa yang dibelah tu berwarna hitam dan juga kuning? Makcik tu kata, apabila anak makcik belah saja belah buah dada belah kiri, makcik pergi dapur, makcik ambil kopi, makcik ambil gula, tampai dekat buah dada ni, pasal tak mau bagi darah keluar banyak. Tampai ni pedih tak terkira, sakit tak terkira, tapi tahan, makcik tak mau pergi hospital. Kalau makcik pergi hospital, nanti anak makcik kena tangkap. Ni sayang seorang ibu, Allahu Akbar. Anak dah punya kurang hajat sampai tahap tu, kasih sayang mak, tuan-tuan. Takut anak dia kena tangkap, umur 17 tahun pula, tuan-tuan. Biar dia sakit tak apa, asalkan anak dia selamat. Allahu Akbar. Inilah kasih sayang seorang ibu yang kadang-kadang kita tak boleh ternilai, tak boleh terfikir, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita berbaktilah kepada kedua ibu bapa kita, insya-Allah. Dan akhir kalam kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita berjaya dan kita mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan kita sebagai akhlak yang baik apabila bergaul dengan sekalian manusia, insya-Allah. Yang itu saja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah, yang salah dan silap itu datang daripada kelemahan di saya sendiri. Ampun maaf dipinta ayat kasar bahasa tersasul bicara. Mudah-mudahan pertemuan kita dilimpahi keberkatan, kerahmatan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.